Ini adalah berita amat mengejutkan Mahathir, tuan-tuan dan puan-puan. Isu Pulau Batu Putih timbul lagi hari ini. Yang mana Pulau Batu Putih ini sebenarnya milik Malaysia zaman dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi atas kesilapan yang berlaku, sekarang ini Pulau Batu Putih bukan lagi milik Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini Mahathir dikejutkan lagi dengan berita yang amat-amat mengejutkan ini. Sebelum itu pada 23 Jun lalu, tuan-tuan dan puan-puan, Mahathir dilaporkan menyalahkan kerajaan Johor berhubung kehilangan Pulau Batu Putih. Dia persalahkan pula kerajaan Johor karena kehilangan Pulau Batu Putih itu. Menurutnya, kehilangan Pulau Batu Putih itu bukanlah satu perkara besar, dan ia merupakan kesilapan kerajaan Johor yang menafikan pemilikan pulau itu. Dr. Mahathir juga menganggap kenyataan dan kritikan yang dilemparkan terhadapnya oleh Sultan Johor, yaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, berkaitan tuntutan Pulau Batu Putih adalah semata-mata hanya pendapat baginda. Bagaimanapun menurut bekas Perdana Menteri itu, ia juga bukanlah kenyataan yang dibuat oleh mana-mana hakim yang menentukan apa keputusan. Hari ini ada satu keputusan terbaru baru diumumkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan Pulau Batu Putih ini. Sebelum ini Ismail Sabri berkata kerajaan akan mengambil tindakan sewajarnya bagi mempertahankan kedaulatan negara. Jadi hari ini hasil daripada tindakan sewajarnya yang diambil oleh Ismail Sabri, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya pasukan khas semakan undang-undang telah mengumumkan berita yang amat mengejutkan Mahathir. Pasukan khas semakan undang-undang tidak menolak kemungkinan berlaku kecuaian dan kekhilafan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, sehingga menyebabkan Malaysia kehilangan Pulau Batu Putih. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, pasukan khas itu menyebut kecuaian dan kekhilafan tersebut menyebabkan Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan penghakiman Mahkamah Keadilan Antarabangsa, yaitu ICJ, pada tahun 2008 berhubung kedaulatan Pulau Batu Putih, Buatan Tengah dan Tubir Selatan. Ismail Sabri memaklumkan hasil laporan pasukan semakan undang-undang telah dibentang dalam mesyuarat kabinet dan mereka bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan oleh pasukan tersebut. Mesyuarat dimaklumkan mengenai terdapat kemungkinan kecuaian dan kekhilafan bekas Perdana Menteri ke-7 yaitu Dr. Mahathir apabila Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan penghakiman ICJ pada tahun 2008. Inilah yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Pasukan semakan undang-undang tersebut tidak menolak kemungkinan. Memang mereka terhidu sesuatu bahwa berlakunya kecuaian dan kekhilafan Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu, sehingga Malaysia kehilangan Pulau Batu Putih yang amat bermakna itu. Kalaulah pulau itu masih milik Malaysia masa ini, sudah pasti ada satu kelebihan yang besar untuk Malaysia. Dan Mahathir harus bertanggung jawab atas kesilapan ini. Jika betul Mahathir silap, Mahathir harus menebusnya kembali. Dengan apa cara sekalipun, kalau boleh, sehingga Pulau Batu Putih ini
dapat dimiliki semula oleh negara Malaysia. Wow, padu Anwar hari ini. Anwar tiba-tiba sekolahkan UMNO hari ini. Dia sekolahkan Najib, Zahid, dan seluruh ahli UMNO hari ini. Tiba-tiba Anwar hari ini menyindir kepada UMNO, beri perlembagaan pada UMNO Pekan katanya. Kenapa Anwar berkata sedemikian? Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mencadangkan UMNO Pekan Pahang diberikan dengan perlembagaan persekutuan. Sindiran itu dibuat setelah bahagian UMNO itu menamakan Najib Razak yang sedang merengkok dalam penjara sebagai calon BN dalam pilihan raya umum akan datang. Ya, tapi kita kena hantar pada dia buku perlembagaan, kata Presiden PKR itu. Dia kena faham, katanya. Dalam sidang media di Ibu Pejabat PKR di Petaling Jaya hari ini, Anwar juga berkata, Peguam UMNO patut menasihati UMNO Pekan susulan pendirian itu. Timbalan Ketua UMNO bahagian Pekan, Zamri Ramli, dilaporkan berkata, Najib kekal antara 5 calon yang diketengahkan untuk parlimen itu. Dia juga menolak spekulasi sebelum ini bahwa bahagian itu akan menamakan 2 anak Najib, iaitu Nizar atau Nuriana Najwa, untuk bertanding di kerusi berkenaan. Najib sebagai penyandang kerusi itu sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun kerana terlibat dalam 7 kesalahan rasuah. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi. Ini berita tergempar dari Zahid Hamidi. Saya tidak pernah berganjak demi pertahanan UMNO, kata Zahid. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa kes mahkamah terhadapnya adalah pendakwaan terpilih akibat keengganan untuk membubarkan parti itu. Zahid berkata dia tidak akan berganjak seinci pun mempertahankan UMNO tanpa getar terhadap pendakwaan terpilih ke atas dirinya. Selepas kemenangan Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-14, antara langkah Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, ialah cuba membubarkan parti UMNO. Tujuan berbuat demikian agar semua ahli UMNO akan beralih pindah ke Parti Bersatu. Malah tujuan Parti Bersatu ditubuhkan adalah untuk menggantikan Parti UMNO. Dalam setiap kempen Dr. Mahathir seringkali menyatakan UMNO tidak lagi relevan. Pelbagai tomahan UMNO, pelbagai tomahan terhadap pemimpin dan Parti UMNO, kata ahli Parlimen Bagan Datu itu. Bermacam-macam tohmahan terhadap pemimpin dan Parti UMNO, kata Zahid dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Tujuan itu katanya adalah untuk menghasut agar ahli UMNO sendiri membenci Parti Berteraskan Melayu yang telah banyak berjasa kepada masyarakat dan negara tersebut. Usaha terdesak Mahathir apabila meminta saya membubarkan UMNO. Mahathir ketika itu adalah pengerusi Bersatu dan Perdana Menteri. Berderau darah saya mendengar kata-kata tersebut, kata Zahid. Maka apabila saya diminta agar melompat parti, meninggalkan UMNO dan menyertai Bersatu, maka dengan tegas saya tolak permintaan Dr. Mahathir untuk bubarkan UMNO, kata Zahid Hamidi. Itulah berita panas pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya menurut Zahid Hamidi, memang Dr. Mahathir Mohamad berniat untuk memusnahkan Parti UMNO supaya akan hilang dari dunia politik Malaysia.